kasih kepada yang sudi orang kata join, sudi menunggu. Saya dah maaf lambat sikit hari ni. Saya target 9.30 tadi. Ada terlajak sikit. Tak apa, kita cuba meet dalam masa 1 jam jugalah. Kita habis dalam 9.45 insyaAllah. So hari ni saya tak nampak Cikgu Sam. Kalau Cikgu Sam, kejap. Saya akan atas. Okay, Cikgu Sam tak boleh lagi, tak apa. Alright, okay, kita sambung, kita punya episod 5 hari ni adalah Payment Gateway, yang satu orang kata fungsi penting dalam e-commerce. Okay, Payment Gateway ni saya mula integrate, kalau nak tengok cerita Sarah, kita mula integrate back in 2010. Okay. Perjalanan dia pada mulanya bila kita tengok kenapa payment gateway ni sangat penting kepada e-commerce kita, sebab payment gateway adalah satu fungsi fungsi yang sangat penting untuk kita memastikan segala bayaran yang kita bakal terima daripada pelanggan boleh berlaku tanpa memerlukan kita orang kata apa, tanpa memerlukan kita respond anything. Okay, selepas customer dah add to cart, dia check out, okay, dia akan ada pemilihan bayaran apa yang dia pilih untuk membayar. Dan jika ada payment gateway, third party payment gateway processor ni, sebenarnya ia memudahkan proses tersebut dan memudahkan both sides sebenarnya. Satu, dia membina credibility dan keyakinan pelanggan kita terhadap kita, kerana bukan semua orang boleh simply orang kata apa, install that payment gateway, sebab payment gateway ni adalah satu fungsi yang mewajibkan para usahawan untuk submit dokumen, okay, dan orang kata registered lah, orang kata legal, orang kata wujud lah orang ni berniaga secara online. That's why orang kata payment gateway ni, kalau nak cerita zaman saya dulu, bila ada je payment gateway, dia build the credibility lagi, kepercayaan sesuatu website tu akan naik lagi. Dan payment gateway adalah teknologi yang digunakan oleh orang kata merchant untuk terima payment daripada debit card atau credit card jika mereka membeli produk kita. Dulu Jelita Sarah gunakan payment gateway PayPal 2010, okay, untuk terima, purposely je untuk terima bayaran yang daripada customer yang nak guna credit card, dia orang kena bayar menggunakan PayPal, kan. So lepas tu lepas tu barulah orang kata branding iPay88 masa tu muncul, dan saya rasa saya nak pergi ke local, okay, and then orang kata dia punya transaction fees dia lebih reasonable, dan saya mula migrate daripada PayPal kepada iPay88, okay. Tapi ada beberapa elemen yang berlaku, ada beberapa cabaran yang berlaku, orang kata impact yang berlaku tanpa saya sedari. Okay, hari ni saya nak menceritakan senario of payment gateway tu. Tapi sebelum saya masuk ke tajuk tersebut, saya nak perkenalkan dulu co-moderator saya yang hari ni membantu saya dalam e-commerce Malaysia, iaitu Saudara Syam dan Tuan Izil. Okay, Syam boleh perkenalkan diri dulu, Syam? Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Tuan Wan Zaki, Tuan Izil dan juga pendengar-pendengar yang saya kasih sekalian. Alright, so berkenaan dengan payment gateway ni, saya sebenarnya kenal payment gateway ni pada tahun 2002-2003 sebab masa tu saya belajar dekat UK. Jadi kat situ tu saya mula explore pasal eBay, dan bila ada eBay kita ada PayPal. Okay, PayPal ni nak register dia memang macam tuan cakap, banyak benda lah yang dia minta untuk verification, dan sampai sekarang pun saya menggunakan PayPal. Okay, dan yang paling best sekali sebenarnya adalah bila kita tidur, duit masuk, produk dah deliver. Itu yang paling best sekali perasaan yang ada. Back to you, Tuan Zaki. Alright, thank you Tuan Syam. Okay, Tuan Izil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Izil.
Kalau cerita pasal payment gateway ni, memang saya antara pengguna tegar lah. Pengguna tegar hingga hari ini ni, sebab saya banyak buat transaksi international, melibatkan dolar, benda lain lah. Saya mungkin yang belum kenal, saya adalah freelance website developer sekarang ni, banyak membantu in term of e-commerce ni. Beberapa jenama tempatan orang di belakang tabir lah. Saya bukan duduk kat depan untuk bantu bahagian teknikal lah. Itu sedikit lah daripada saya. Terima kasih. Alright. Okay, thank you Izil. Pada saya, Tuan Syam lagi lama lah, Izil pun lagi lama pengalaman mereka menggunakan payment gateway. Dan to be honest, payment gateway dulu among internet marketers yang ada option masa tu untuk terima payment worldwide adalah PayPal lah masa tu. Okay, dan sangat susah. Saya ingat lagi zaman-zaman tu bila kita nak gunakan payment gateway ni, nak kena ada account, ada alamat dekat Singapore lah. Okay, nak kena cash out tu pun susah. Okay, so kita bersyukur until today, saya rasa muncul banyak sangat payment gateway. Okay, kalau anda search dekat internet pun ada dekat 14, saya search kat sini ada 14 top 10 best online payment gateway services in Malaysia. Antaranya adalah eGHL, iPay88, PayPal, Stripe, SenangPay, M2U Pay, Razor Pay, dulu dikenali sebagai MallPay, Bill Please, Pay Halal, Keeple, Adyen, 2CL, Braintree, Pay Dollar, Toyipay antara yang famous jugalah, 15 lah, tapi Toyipay tak ada dalam ni. Okey, tak apa. Okey, saya nak cerita senario. Okey, ini pengalaman jelita Sarah dalam industri e-commerce dengan payment gateway. Okey, bila kita buat bisnes, sebenarnya the first thing yang you need to install in your mind as a business owner, kita kena sediakan platform payment kepada pelanggan kita. Maksudnya beberapa option yang kita rasa mereka akan menggunakan option payment tersebut. Antaranya adalah online transfer. Okay. Yang kedua, cash deposit. Yang ketiga, FPX ataupun payment gateway. Okay. Yang keempat, saya rasa tu je, yang tiga tu je. Sorry. Yang ketiga tu je. Sebab payment gateway, FPX, third party ni dia under FPX ni lebih kurang sama je sebenarnya. Dia gunakan third party lah, kan. So kalau kita tak sediakan orang kata cara pembayaran bagi customer kita limitkan cara pembayaran tersebut, ini menyebabkan customer kita rasa susah nak bayar. So bila dia rasa susah nak bayar, dia akan tends to orang kata aku beli tempat lain lah. Kat situ saya punya mindset masa tu memang macam tu. Sehingga hari ini saya akan set, when comes to payment, saya kena menyediakan beberapa cara pembayaran. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah sediakan cara pembayaran, contohnya kalau kita buat online transfer direct, there will be no fee transaction, fee transfer yang akan berlaku. Maksudnya kita dapat solid duit mereka. Okay. Tetapi bila kita mula menggunakan third party, contohnya macam PayPal, macam iPay88 ataupun SenangPay, okay, atau Toyipay, there will be a certain percentage of transaction fee. Kat situ sebenarnya ramai yang terlepas pandang, this fee sebenarnya kalau macam kita punya order kecil, tak nampak sangat tau dia punya volume. Tapi bila kita volume order kita beribu-ribu parcel satu bulan, dekat situ that transaction fee tu dia akan mainkan peranan. Dia akan at the end of the month tu kita akan nampak wah banyaknya transaction fee. Tapi lepas tu kat hujung tahun lagi kau nampak lagi banyak, kan. So kat sini sebenarnya business owner kena smart dari segi orang kata mengatur strategi what kind of percentage ataupun payment gateway mana yang mereka akan gunakan untuk orang kata install ataupun plug untuk that payment gateway serve kita punya customer. Pada masa yang sama memberi orang kata kelebihan dekat seller juga. Okey. Yang ketiga sebenarnya yang anda kena consider adalah macam mana anda nak orang kata pay out tu. Maksudnya anda nak keluarkan duit daripada third party payment ni. Apa kelebihan yang mereka bagi dekat kita untuk kita check out?
Okey, dekat sini kritikalnya seorang SME, kita tak boleh install ataupun engage payment gateway yang hold duit kita terlalu lama. Ini saya alami. Pengalaman ni saya alami dengan beberapa ini the real experience sebenarnya. Bila kita attach, masa first kita buat adalah kita gunakan PayPal. Okay. And then tanpa kita sedar 2012, 2013, okay, PayPal contact kita, dia kata, Jita Sara, tahniah, you are among top orang kata payment transaction recorded dalam Southeast Asia. Saya terkejut tau masa tu. Okay, saya cakap, takkan tak ada orang lain. Sebab masa tu mungkin industri tudung, dia punya lonjakan dia tu sangat tinggi dan kita menerima payment worldwide masa tu. Globally menggunakan PayPal. Sampai kita sedar, asal dia hanya nak gunakan kredit card je. Kan, untuk terima payment daripada kredit card. Rupa-rupanya PayPal itself adalah satu brand yang dikenali. Dengar cerita ni dulu. Bila dia dikenali, dia menjadi preferred payment gateway globally. Okay. Tanpa saya faham masa tu, okay, so saya dipanggil ke PayPal Malaysia. Masa tu PayPal Malaysia dah ada office kat Malaysia. Saya dipanggil ke sana untuk buat sharing apa semua dengan orang kata reporter untuk dia orang buat satu coverage story lah pasal Jita Sara and one other brand lagi, satu lagi. So masa tu saya tak faham lagi, okay, dan saya teruskan saja. Cuma muncul IP88. Okay, bila muncul IP88, masa tu saya rasa, okey lah, saya rasa baik saya guna local payment gateway lah, sebab fungsi yang sama, percentage fee yang lebih kompetitif memihak kepada orang kata seller. Okay, so saya tutup PayPal. Okay, saya tutup PayPal. Bukan saya tutup lah, saya take out lah, saya take out that system daripada kita punya website dan kita masukkan IP88. Okay, dan kita run. So business are doing well. IP88 happy sebab they clock orang kata big amount of commission from kita punya transaction. Tapi tanpa saya sedari, saya kehilangan orang kata order daripada global customer. Tanpa saya sedar. Lepas tu lama juga masa tu kan. Saya ingat dia orang macam okay sebab we can still receive payment daripada credit card worldwide walaupun saya gunakan IP88 masa tu. Tetapi salah sebenarnya. Salah ni sebab apa? Bila saya dapati, saya tengok macam kenapa aku punya order daripada global customer drop gila-gila. Lepas tu saya tengok, adakah sebab aku keluarkan PayPal? Sebab PayPal dia punya transaction fee dia tinggi sikit. Sebab dia tak ada installation fee lah apa semua, dia tak ada. Dia just buka account tapi kita kena submit dokumen. Okay, dia just terus charge kita punya per transaction tu. Lepas tu saya suruh tim saya, kita install balik PayPal. Bila kita install balik PayPal, payment daripada global customer mula masuk. Okay, dan all my customers daripada Singapore especially mula membayar menggunakan PayPal, dan customer daripada Singapore dah start naik balik dan Europe customer pun naik balik. So kat situ saya nampak brand memainkan peranan penting. Global brand memainkan peranan penting. Ini sama juga bila saya menggunakan third party courier service iaitu DHL. Compare dengan saya gunakan local untuk hantar ke overseas. Benda ni sebenarnya e-commerce elemen sangat penting. Sebab apa? Sebab brand ni yang baru saya belajar. Brand ni merupakan elemen penting untuk kita gunakan dekat e-commerce kita supaya kita attract global customer. Sebab mereka mengenali PayPal instead of IP88, our local payment gateway ni. So kat situ sebenarnya. Okay, itu saya punya perkongsian kata first point penting lah yang semua orang kena faham. Okay, sebab dari segi accounting, Puan Faridah ada kat sini. Okay, bila kita gunakan payment gateway, ia memudahkan dari segi accounting records. Okay, records ni maksudnya each transaction and then fee yang ditolak apa semua ni kita boleh print dan kita boleh submit dekat kita punya accounting untuk team account kita buat that bookkeeping.
Okay, sebab ini semua kalau kita tak ada, kalau kita tak menggunakan e-commerce ni, dia jadi susah dan payment gateway ni menyenangkan proses orang kata payment verification dan juga third party payment ni, payment gateway ni dia yang mengesahkan bahawa duit tu dah terima. Dan bila kita install dalam kita punya e-commerce system, dia terus orang kata status of payment tu dia akan tukar terus, automatically tukar kepada payment accepted instead of awaiting payment. So kat situ sebenarnya ia memudahkan tim kita untuk proses order, untuk buat payment verification. Okay, so untuk poin yang seterusnya saya boleh minta Syam elaborate sikit pasal payment gateway daripada pengalaman Syam sendiri. Silakan Tuan Syam. Alright, okay. Kalau anda refresh anda punya Clubhouse, saya dah upload dah gambar. Itu adalah debit card PayPal saya. Macam Muaz Zaki dia panggil PayPal, saya dah terbiasa panggil PayPal. Orang Melayu lah kan, orang kampung. So, dah terbiasa panggil PayPal. So, masa saya ada account PayPal tu, dia yang bestnya sebenarnya adalah kita boleh automatekan benda tu yang mana kita dapat income walaupun kita tidur, walaupun kita tak buat apa-apa. Itu yang paling best sebenarnya. Dan apa maksud saya tak buat apa-apa ni? Mesti semua orang macam pelik kan, apa benda kan. Sebenarnya kalau anda tengok, ni saya cerita global lah. Saya pun mungkin kalau saya tak belajar dekat UK, mungkin saya tak tahu benda ni. So, apa yang berlaku masa tu, saya banyak join program-program affiliate, okay, di serata dunia. Especially dekat UK lah. Ada buat Clickbank, ada buat Affiliate Junction, ada buat Affiliate Window, Trade Doubler, ada macam-macam lah affiliate network ni. Jadi kesemua benda ni, okay, termasuklah eBay pun, mereka menggunakan akaun PayPal ni untuk terima duit dan bayar duit. Jadi kat situ tu, saya set up satu landing page yang mana saya set up satu landing page dan dekat situ tu payment dia as a PayPal punya payment. Kemudian bila orang dah bayar, secara automatik kita akan hantar link e-book dekat dia. Jadi kat sini ni sebenarnya bila kita tengok, bila kita tidur, kita bangun je tidur, duit dah ada dah dalam akaun PayPal kita ni dan customer dah dapat dah produk dia. Itu yang orang kata apa, yang paling best sebab itu adalah produk digital. Kalau produk fizikal tak boleh lah kan, sebab kita kena proseskan, kita kena buat packaging dan kita kena hantar. Jadi itu sebenarnya dari segi payment gateway itu sendiri, inilah salah satu daripada fungsi yang mana tak boleh dilakukan tanpa payment gateway. Sebab takkanlah kita orang kata apa nak jual ibu, kita nak check dalam bank account kita, nak slip bank lah apa benda semua tu. Walaupun ada charge, tetapi dia beri kita satu peaceful of mind dengan cara kita set marketing kita dan orang berminat, orang beli, kita duit dah masuk dan kita tak payah dah nak pening-pening kepala. Lebih-lebih lagi kalau affiliate, customer service pun kita tak payah nak handle. Orang lain yang akan handlekan. Dan apabila duit tu dah masuk dalam akaun PayPal kita dan kita boleh withdraw, okay, kita boleh withdraw masuk ke dalam bank account yang telah kita tetapkan. Okay, saya rasa setakat ini dulu. Nanti lepas ni saya akan kongsikan satu lagi payment gateway yang saya pakai sehingga kini, yang mana anda tak perlu ada website pun, anda boleh juga menggunakan payment gateway. Adalah syarat-syarat dia. Saya akan kongsikan lepas ni. Back to you Tuan Muaz Zaki. Tengok orang lama bercakap, dia banyak rahsia yang dia bakal dedah kan. Thank you Syam. Okay, saya suka Syam punya point. Sebab apa? Saya Jelita Sara ni kita physical product. Tapi bila kita bercerita dengan digital product, dia lagi best bila kita ada payment gateway. Memang dia jadi macam automate gila-gila lah. Dia tak perlu packing. Tapi dia tahu payment gateway ni membantu dia dari segi payment processor dan the system itself dalam e-commerce tu, dia akan terus deliver those digital product tanpa anda perlu berbuat apa-apa.
Itu orang kata the beauty of digital product punya game lah kan. So Syam dia dah buat benda ni dah lama dan saya percaya Izil pun benda yang sama juga. Okay, cuma saya nak tanya Izil. Okay, Izil, okay, kita nak bantu orang kata audience kita di dalam e-commerce Malaysia Club ni. Okay, mungkin Izil ada orang kata preferred third party payment Malaysia yang orang kata orang Malaysia boleh gunakan kerana due to dia punya transaction fees dia sangat bagus, servis dia sangat bagus, okay, dan beberapa elemen-elemen lain. Mungkin Izil boleh kongsi kan? Silakan Izil. Okay, kalau cerita saya punya personal preferred payment gateway buat masa ni Bill Please lah. Tapi kalau maksudnya satu sebab saya dah guna agak lama, lepas tu dia punya dia punya cost structure tu mudah lah untuk saya kira kan. Sebab per transaction RM1.50, lepas tu kalau credit card pun dia tak charge ni lebih murah lah. Dan kalau nak connect dengan PayPal pun boleh. Cuma Bplease ni dia ada bukanlah kekurangan, tapi perlu kita ambil peduli adalah mengenai cash flow kita lah. Sebab maksudnya macam tadi Wan Zaki ada share, maksudnya bila kita akan dapat kita punya payment tu kan. Jadi kalau tengok jadual Bplease ni, kalau katalah transaction pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu, hari Isnin malam baru dia clear. Kalau ikut akaun saya lah, maksudnya biasanya Isnin pagi, Isnin malam tu baru dia clear kan. Jadi ada setengah-setengah business ni yang perlukan payment tu lebih awal di-release tu, dia akan jadi masalah lah. Jadi kat sini penting untuk kita faham setiap payment gateway tu bagaimana dia punya payment structure tu kan, bagaimana dia uruskan, sebab macam tu lah, kadang-kadang ada yang next day, Bplease kalau weekday tu memang next day, tapi ada setengah-setengah payment gateway yang lain ni nampak macam cost itu macam mahal, tapi sebab dia buat dia release payment tu setiap hari kan, walaupun maksudnya dia tidak ada lah perlu tunggu-tunggu. Jadi kat situ kadang-kadang bisnes kita ada keperluan benda tu. Sebab tu pemilihan payment gateway ni bukan sekadar pada transaction fee tu kan, maksudnya ada beberapa faktor lain yang perlu kita lihat jugalah. Contohnya baru-baru ni beberapa hari lepas kot kan, ada masalah pasal FPX kan, FPX ada problem. Jadi waktu tu memang siapa-siapa yang guna payment gateway ni akan ada isu lah kan. Bukan maksudnya yang melibatkan FPX lah, bukan sama ada Bplease ke atau Pay, semua yang ada FPX waktu tu ada problem kan. Jadi kat situ dia in a way dia akan mengganggulah perjalanan bisnes kita. Jadi setiap setiap teknologi tu dia ada pro and cons lah. Sebab tu kita kena betul-betul faham kan. Maksudnya katakanlah kita nak pilih IP88, kita tengok, kita bandingkan, jangan bandingkan sekadar dia punya fee. Sebab memanglah kadang-kadang tu kita tengok fee apa semua betul. Tapi kita tengok juga dari sudut dia punya kestabilan. Sebab kadang-kadang tu ada yang asyik down dan sebagainya. Kadang-kadang tu ada masalah in term of dia nak buat integration, dia punya callback tu tak sampai dengan smooth kan. Adalah a few payment gateway yang saya pernah uruskan tu, dia ada masalah-masalah ni kan. Jadi kalau kita sebagai orang yang baru ni mungkin kita tak tahulah kan macam mana nak tahu benda tu kan kalau kita tak pernah guna kan. Jadi waktu tu lah kita kena rujuk lah mereka-mereka yang lebih faham, lebih ada pengalaman dan sebagainya untuk kita kena pasti payment gateway yang mana yang sesuai dengan bisnes kita. Sebab lain bisnes, lain model lain, macam tadi yang Syam ada beritahu, maksudnya kalau digital product lain, kalau physical product lain pula. Lepas ada pula physical product yang guna fulfillment center lain pula, dia boleh jadi automate juga. Sebab dia tak perlu uruskan produk dan sebagainya. Jadi itu saya personally sebab masa ni saya guna dua lah. Untuk yang automate, yang fully automate, saya guna Stripe dengan Bplease lah. Dua ni Stripe ni sebab international lah, jadi senang saya, sebab saya juga pelanggan international tu, jadi bila guna Stripe ni saya tak nak fikir lah, maksudnya bagaimana proses tu, sebab guna account Stripe, tapi saya boleh terima USD, saya boleh terima RM tanpa isu lah. Itu saya punya personal lah kan, tapi tak bermakna apa yang saya guna orang lain perlu guna lah, macam tu lah daripada saya, Tuan Mazaki. Alright, very good point daripada Izil sebab selain daripada consideration kita mengenai transaction fees yang diambil oleh mereka atau third party payment ni, payment gateway ni, ada beberapa lagi kriteria, critical criteria yang kita kena consider which is kita punya own cash flow, time taken for them to reimburse ataupun release kita punya duit yang mereka hold. Okay, ini pengalaman. Okay, dan saya just nak reset balik. Okay,
topik kita hari ini bukan disponsor oleh mana-mana payment gateway. Kita tak bias. Okay, kita nak bagi yang terbaik dan kita nak share kita punya information, pengalaman kita menggunakan orang kata servis payment gateway yang ada di dunia dan juga di Malaysia. Okay, sebab apa? Sebab saya rasa penting untuk semua orang faham dan tahu tentang e-commerce punya orang kata success elemen bila mereka integrate the right payment gateway untuk business model mereka yang menggunakan e-commerce. Okay, kita ada audience hari ni, ramai hari ni, dekat 40 lebih, okay, dan saya boleh welcome if anybody want to ask question, just raise up your hands. Okay, kita akan bawa naik ke atas. Okay, anda boleh bertanya. Okay, apa yang anda orang kata nak clearkan you punya doubt pasal payment gateway ni secure ke tak secure ke. Sebab dan sementara tu kita akan bercakap je. Okay. So alright, saya nak bagi pengalaman, okay, pasal orang kata kritikalnya kita kena tahu bila kita boleh dapat balik duit kita. Selepas mereka telah collect payment ni, okay, ini saya punya based on my own experience lah. Okay, kita kena hati-hati. Bila kita punya transaction kita tinggi on weekday and on weekly basis ataupun monthly basis, dekat situ definitely lah transaction fee you kena ready lah untuk tengok amount dia akan pergi besar pada end of the month tu. Kan? Dan satu lagi sebenarnya kita kena consider as a SME adalah kita punya own cash flow. Okay, pengalaman saya dulu bila saya integratekan payment gateway local company ni, dia ambil masa terlalu lama tau untuk dia pay out kita. Dan pada masa tu kita boleh katakan transaction kita tinggi. Bila transaction kita tinggi, dia hold duit kita pun tinggi. Okay, dia lepas tu payment minggu ni akan dibayar pada 2 minggu yang pada minggu hadapan. Dia lebih kurang macam itulah. Payment minggu ni dia akan clearkan pada hujung minggu depan. Kan? So dia jadi macam kalau sikit tak apa. Bila dia dah cecah ke 6 angka, dia akan ganggu lah. Sebab SME ni dia cash rolling dia tu dia cepat. Kan? And then itu belum masuk lagi cuti umum. Dia jadi macam bila kita pergi ke 6 angka, 5 angka, 50,000 ke 100,000 ke atas dia punya hold duit kita tu, kita rasa macam kita tertekan lah. Kita tertekan sebab apa? Sebab kita tahu they make money on top of our money. Because why? Oi, kalau kau hold duit aku, that amount of money, you just make money gila-gila kot on top of my own money. You faham tak? Itu belum cerita kita nak bayar kita punya expenses apa semua, nak rolling modal apa semua, belum lagi cerita. Okay, tetapi bila dia terlalu lama sangat hold kita punya duit, ketika itulah saya buat decision, aku tak boleh hidup dengan this payment gateway. I'm so sorry. Okay, and then yang kedua, okay, bila kita kata faktor-faktor yang kita kena tengok juga, okay, bila kita communicate dengan dia punya customer service team dia, how they respond to us. Ni pun kena faham sebab apa? Sebab bila cerita pasal duit ni, kita akan involve customer service juga dengan dia orang ni. Dia sama saja syarikat-syarikat yang menjual domain dan hosting ni. Sebab apa? Sebab if anything happen, okay, mereka lah yang first orang kata entity to respond dan to accommodate apa saja masalah yang dihadapi oleh customer. Once they fail to do that, once they fail to impress us, okay, kau dah lah pegang duit aku, kan? Dulu masa awal-awal kau orang kata baru masuk market memanglah kau bagus. Tetapi bila lama-lama kau pun dah banyak customer, kau tengok aku kecil je, amount aku pun tak besar sangat lah. Kalaupun even aku punya amount give you six figure a month pun to you dah jadi kecil, mulalah mereka memilih kasih ni. Mulalah mereka kata I don't mind if you want to get out. Okay, tak apa. Kat situ sebenarnya bila masa tu berlalu,
okay, banyaklah payment gateway baru yang keluar. So kita akan shift. Sebab apa? Sebab kita nak this payment gateway boleh bantu kita punya business nature, kita punya cash flow, and if anything happen, kita pergi dekat dia, dan dia boleh respond to us cepat, boleh bagi solution tu cepat. Okay, bukan cerita kau tunggu lah, kita orang cuti hari ni, kau tunggu lah. So kat situ kita tak suka lah, sebab kita cerita kita SME, kita bukan big corporate yang ada berbilion-bilion dalam cash reserve kita untuk kita run the business. Bukan, kita SME je. Okay, so kat situ sebenarnya ini anda semua kena faham dan anda kena survey dulu. Okay, sebab alhamdulillah sekarang kita banyak option. Kita sangat banyak option. Okay, dan itulah sebenarnya kelebihan online seller hari ini, ataupun orang kata peniaga yang memilih e-commerce platform untuk buat bisnes. Sebab apa? Sebab kita banyak option sekarang. Kita banyak sangat payment gateway. Kalau saya sebut tadi pun dah 15. Okay, anda boleh pilih yang mana yang anda suka. Cuma kat sini critical dia adalah study and comparison. Itu anda boleh bertanya lah. Okey, Puan Faridah, kita ada Puan Faridah on stage sekarang ni. Silakan Puan Faridah, nak share ke ataupun nak bertanya soalan, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okay, thank you Tuan Wan Zaki. Okay, just saya nak share sikit lah. Payment gateway. Payment gateway ni is macam, kalau nak mudah faham, dia ni adalah tempat diorang kutip duit untuk jualan kita. Dia akan pegang duit kita sementara sebelum dia transfer kepada kita. So, memang betul macam Tuan Wan Zaki mention tadi, you can have many payment gateway, dan pentingnya untuk monitor the payment gateway punya transaction, sebab kita tak nak diorang pegang duit kita lama-lama. Sebab ada usahawan dia guna payment gateway dan dia tak monitor. Dia kata dia tunggu je sampai duit masuk. That one should be improved. You have to monitor. Kalau minggu tu ada sale dah masuk, duit tak masuk lagi, you have to follow up atau find out macam mana kita nak keluarkan duit daripada payment gateway kita dan masuk ke dalam account bank kita. Ini sangat penting sebab betul macam Tuan Wan Zaki mention, kalau dah ada 6 digit duit dekat payment gateway tak masuk dekat account bank kita, memang masalah kita tak duduk senang. And then yalah, mulalah fikir payment gateway ni simpan duit kita, they can do anything. Macam bank juga, overnight in bank, they have duit tu kan kita transfer kat macam Gairo, satu malam tu pun diorang boleh do anything lah to get more income. So siapa yang guna payment gateway, yes, it's good, it's very good, sebab kita nak buat payment verification semua akan menjimatkan masa kita. Tapi you have to have a people yang perlu monitor dan keluarkan duit daripada payment gateway punya service provider masuk dalam bank account kita. Dan the other one is, yes, the fees sangat penting. Kalau you punya sales dah 6 digit, jangan terkejut lah, you punya fees tu can be thousands, belah ribu pun mungkin. Dia benda ni sangat penting. Ramai usahawan yang kami tengok, dia terlepas pandang. Dia tengok dalam bank statement masuk clearing duit daripada payment gateway, dia orang anggap itulah sales. Actually no. Your sales ni kena duit yang masuk tu kita kena ambil kira dia punya fees. And then some of the merchant ni dia ada one time charge, and then dia ada as per transaction. So memang kena shop around, buat some research, kriteria yang perlu ambil, dia punya fees, berapa cepat dia akan transfer duit kita ke dalam account bank kita, and then service dia orang bagus ke tak bagus. So cuma nak tanya, on the payment gateway there are a few FPX, dia ada credit card, debit card, and then all this payment gateway macam bill, please, on, pay and what. So out of these 3 types, yang mana fees dia paling tinggi? Tuan Wan Zaki, based on your experience, atau Syam atau Izzah, what is the highest payment fee sebenarnya? Thank you.
Okay, thank you. Very good sharing from Puan Faridah dan juga very good question. Ini saya punya based on my own experience, saya jawab dulu. Nanti saya bagi Syam dengan Izil. To be honest, untuk yang international memang tinggi lah. Okay, sebab macam saya PayPal, saya decide untuk tutup untuk take out PayPal ni sebab because of that transaction fees yang tinggi tu. Dia saya rasa 3.9 something plus RM2 saya rasa kan, so tinggi sebenarnya kan. So and then bila saya take out tu, itulah tujuan saya take out tu, sebab saya rasa macam yalah, bila kita transaction dah tinggi and then bila ramai bayar kat situ, so kita nampak wah dia makan banyak kan. Cuma kat situlah kita punya judgement ataupun strategi yang kita perlu consider bila kita menggunakan payment gateway international ni. Sebenarnya indirectly dia come with the branding tu sebenarnya untuk attract ada orang kata customer yang kenal mereka. Okay, saya boleh serahkan dekat Syam, mungkin Syam ada pengalaman lagi untuk bisnes beliau yang lebih lama daripada saya. Silakan Syam. Okey, kat sini ni saya nak kongsi lah Saya nak kongsi pengalaman saya. Sebenarnya kalau kita tengok kan, pemilihan payment gateway ni bukanlah atas sebab fees semata-mata macam Tuan Izzy cakap tadi. Dia berdasarkan ke atas perjalanan bisnes kita dan berapa kita punya sell through kita, semua tu kena ambil kira. Dan berapakah jumlah transaksi. Jadi kalau tengok kat sini, saya ambil contoh Bill Please. Kenapa saya ambil contoh Bill Please? Sebab kebetulan saya kenal founder dia, Tuan Nazruf. Masa dia awal-awal buka dulu, kita memang ada meeting bersama dulu. Dan sampai sekarang saya pun tak explore payment gateway yang lain. Sebab payment gateway yang lain tu sebenarnya mungkin lebih bagus daripada Bill Please, bergantung kepada jenis bisnes kita. Cuma yang saya nak bagi tahunya adalah saya ada kongsi dengan kawan saya seorang ni pasal Bipris. Dia ni buat bisnes tukar tayar. Dia buat bisnes tukar tayar. Dia tanya saja. Dia kata, Syam, kau ni kan terror pasal ni. Kau boleh suggest tak macam mana aku nak collect payment cepat? Sebab kadang-kadang ni bila aku nak collect payment ni, payah betul lah orang nak bayar. Kan, nak minta nombor account ni apa semua. Jadi saya pun suggest kat dia, kau gunalah Bipris. Macam mana nak setting Dia tanya saya. Saya cakap dengan dia, kau ada website tak? Aku website pun tak ada lagi. Dia cakap dengan saya macam tu. Saya cakap, okey tak apa. Kau register je Bill Please. Kat dalam tu kau boleh create form. Okay, dia pun create form. Dia create form, dia letak gambar sikit, dia letak description sikit. Dan form tu ada link. Okay, ada link. Bila ada link, apa yang dia buat adalah bila dia nak minta payment daripada customer dia just bagi link je. Dia bagi link. Dan dekat situ tu dia tak payah dah nak check duit tu dah masuk ke belum, sebab Bill Please dia dah bagi dah notification duit tu dah masuk, dan daripada situ tu dia dah dapat dah payment tu. Jadi again kat sini Bill Please dia punya charge dia RM1.50 per transaksi. Saya sendiri pernah dapat transaksi daripada Bill Please RM5,000. So saya hanya bayar RM1.50 je. Dia tak perlu ada commission. Maksudnya dia tak based on percentage. Itu cerita Bill Please. Dan satu lagi yang kalau kita tengok kan, ada juga cara-cara yang anda boleh buat secara percuma dan juga secara automatik yang anda boleh kurangkan lagi kos payment gateway ni. Sebagai contoh, ianya boleh, saya just nak bagi idea ianya hanya tertakluk kepada kita punya repeat customer. Contoh, orang yang berniaga bisnes makanan. Kita educate dia supaya dia save nombor akaun kita ni, nombor akaun company kita ni as favorite. Kita educate dia dulu. Jadi akan datang bila dia nak beli, dia dah tak payah dah orang kata apa nak masukkan nombor akaun apa semua. Dia dah save as favorite. Dan dia just transfer aja. Guna Maybank to You, dia just transfer. Dan sekarang ni sebenarnya ada satu lagi cara yang mana duit tu boleh terus masuk dalam bank account kita, yang mana kita bagi QR code bank kita saja. So customer scan, dia terus masuk dalam kita punya Maybank. Itu pun salah satu cara juga yang kita boleh guna. Dan satu lagi, daripada kesemua payment gateway ni, okay, kita boleh tengok, kita boleh
study kita boleh pastikan dan ianya haruslah bergantung kepada jenis-jenis bisnes yang kita lakukan. Itulah sedikit sebanyak perkongsian saya, Tuan Wan Zaki. Alright, thank you Syam. Izil, kau nak tambah Izil? Sebab tadi soalan Tuan Puan Faridah tu pasal apa ni, yang paling mahal tu bagi saya memang PayPal antara yang paling mahal lah. Dan sebab tu saya opt in untuk Stripe tu sebab satu, saya ada dapat apa ni, pengecualian transaction fee dekat Stripe ni. Dan untuk berapa lah, RM40,000 kot. Dan jadi tu antaranya lah. Lepas tu kita sebenarnya kat bawah tu pun kita ada COO apa ni, Toypay, Tuan Amin Fauzi tu. Oh ya. Jadi dia apa ni, payment gateway provider lah. Oh ya. Mungkin Kalau nak boleh invite Tuan Izil, silakanlah. Saya okey je, saya tak ada masalah. Okay. Mungkin kalau kita ada payment gateway orang kata provider, mungkin mereka boleh yes. Assalamualaikum Tuan Amin. Alright. Okay, kejap ya. Okay. Saya nak Puan Faridah, okey Faridah? Menjawab tak? Okay. Alright. It's good lah. It's good. It's good that they share, and basically business owner, they need to find the suitable payment gateway lah for their business, so that sales senang, duit masuk senang, duit masuk ke account bank kita pun senang. And then tadi Cik Izil ada mention FPX pasal dia pernah down. Itu juga benda yang kita kena ambil kira lah sebenarnya. Sebenarnya down 1 jam pun sebenarnya akan effect juga kita punya sales lah. Betul. Hopefully with new payment gateways in local, which is very good, hopefully dia akan bantu banyak usahawan sebenarnya. Thank you Puan Faridah. Saya minta Puan Faridah stay lah kat atas untuk orang kata, sebab pada saya orang kata accounting is very important. Dia dekat sangat dengan tajuk kita hari ni, payment gateway. Okay, saya jemput Tuan Asrul sebab Tuan Asrul adalah seorang web developer yang berpengalaman dan beliau definitely menggunakan payment gateway ni sebagai orang kata integration platform untuk membantu klien dia. Dan apakah sebenarnya kriteria Tuan Asrul, sebab normally orang yang nak buat e-commerce ni dia tak berapa faham sangat. Bila dia jumpa orang-orang macam Tuan Asrul ni, dia terima je. Dia menerima je. Kalau Tuan Asrul kata AA lah, BB lah, macam tu. Okey, tapi macam mana Tuan Asrul dekat sini kritikalnya Tuan Asrul sebagai orang kata yang membantu usahawan untuk orang kata suggest something yang betul-betul boleh bantu usahawan yang baru nak memula dalam e-commerce ni. Silakan Tuan Asrul. Baik, terima kasih Tuan Wan Zaki kerana jemput saya naik atas ni. So, saya sememangnya buat servis untuk bina website e-commerce untuk klien lah. Dan kalau bercakap pasal payment gateway ni, memang saya pengguna Tega Toypay lah. Dan Cik Amin adalah, saya selalulah berhubung Cik Amin tentang untuk tanya pasal Toypay payment gateway untuk e-commerce website klien-klien saya. So dari segi kenapa saya suka Toypay ni, so untuk nota memang saya tak ada terima bayaran apa-apa lah dari Toypay walaupun promote Toypay. Cumanya rate dia adalah antara yang terendah di pasaran sekarang, iaitu RM1 per transaksi, dan juga dia punya settlement adalah 1 hari bekerja lah. So bagi saya it's a good deal, dan juga very bagus lah untuk SME sebab dia rolling cepat dan cost transaction fee dia rendah, iaitu RM1. Cumanya saya nak share lah satu pengalaman untuk bila you all ada buat website e-commerce, ada klien saya bila dia nak launch new product ataupun new campaign, dia suka launch pada pukul 12.30 malam tau. So bila launch pukul 12.30 malam ni, konon-kononnya dia macam hari baru lah kan, sebab 12.30 malam tu permulaan hari lah kan. So tapi bila launch 12.30 malam ni, dia ada masalah dekat payment gateway.
terutamanya FPX lah. Sebab 12:30 malam ni FPX tu dia tak ada isu untuk terima bayaran. So saya nasihatkan kalau tuan-puan nak buat launching ke, nak buat any campaign ke, saya nasihat jangan start pukul 12:30 malam lah kalau traffic masuk banyak. Most likely dia punya percentage untuk berjaya tembusi pembayaran FPX tu very low. So you kena buat follow up balik keesokan harinya tu. So dia akan jadi leceh sikit lah. Itulah sikit sebanyak Tuan Zaki saya punya kongsian tentang payment gateway. Alright, So, thank you Tuan Asrul, thank you. Sebab point yang Tuan Asrul cakap tu sangat penting sebab apa? Sebab usahawan kena tahu bila ada orang kata ketidaksempurnaan dari segi sistem berfungsi pada pukul 12 tu, itu sebenarnya mengambil kira lah sebab sangat critical point tersebut. Kerana jika usahawan tak faham pasal benda ni, dia akan kerugian besar. Kerugian besar ni kita nak elak kan, sebab SME dia kena berhati-hati. Okay, saya pun tak tahu point tu, tapi saya dah mula dengar recently lah pasal launching 12:30 malam ni. Saya tak tahu kenapa usahawan seronok sangat nak launching pukul 12 ni. Mungkin sebab dia rasa pukul 12 tu dia boleh start the clock lah untuk collect dia punya daily revenue dan dia nak membina rekod baru ke. Kita tak tahu lah kan. Mungkin setiap orang ada dia punya sebab dia. Okay, hari ni kita orang kata bernasib baik. Okay, kita very honoured to have Tuan Amin, iaitu Toyipay punya orang, okay, orang kata co-founder ke founder saya tak provider lah provider Toyipay, which is Toyipay ni saya tak ingat, saya tak tahu banyak sangat maklumat pasal Toyipay. Cuma saya sebagai orang kata business owner, saya nampak orang yang mengamalkan e-commerce ni, saya nampak Toyipay masuk ke market dan ramai orang guna. Ramai SME guna sebab yang saya tahu betul transaction fees dia RM1 per transaction, okay, dan mungkin Tuan Amin boleh kata further explain what is Toyipay. Sebab pada saya bila Toyipay buat one working day untuk payout ni, dia memenuhi kriteria. Seorang SME untuk cash flow dia. Okey, silakan Tuan Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey ke? Okey, clear. Okey. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang jemput saya lah untuk join room ni. Sikit pengenalan mengenai Toyipay. Toyipay adalah satu payment gateway seperti mana yang tuan-tuan mungkin sedia maklum, seperti Bilkis, Sedangpay dan lain-lain kan. Kami juga menawarkan FPX payment channel. FPX ni untuk online banking. Jadi kebanyakan merchant, terutamanya SME di Malaysia ni menggunakan saluran FPX sebab customer di Malaysia ni banyak menggunakan online banking kan. Jadi itu adalah salah satu payment channel yang kami tawarkan. Kita juga ada menyediakan payment channel credit card. Cuma untuk remark, credit card Toyipay sekarang ni mengalami isu sedikit lah untuk membuat pembayaran dan kami sedang cuba untuk perbaiki ataupun troubleshoot isu tersebut. Cuma untuk FPX memang insyaAllah berjalan dengan baik, dengan lancar insyaAllah. Kami menawarkan transaction fees RM1 setiap transaction untuk online banking dan settlement 1 hari bekerja, which mean kalau customer bayar hari ni, esok terus merchant boleh dapat duit. Sebenarnya kami di Toyipay kita berusaha sehabis baik mungkin untuk membantu para SME. Kita ada beberapa beberapa testimoni lah kita kata kan. SME yang bermula kecil-kecilan menggunakan Toyipay, alhamdulillah lama-lama membesar. Berkembanglah perniagaan dia kan bersama Toyipay. Sebenarnya kami di Toyipay juga berusaha sehabis boleh kita nak permudahkan urusan merchant. Kalau kita tengok proses pendaftaran untuk Toyipay, kita kalau boleh kita nak buat bagi simple habis. Sebelum ni in fact mula-mula Toyipay tak perlukan pun SSM ke apakah untuk buat registration. You just sign up, isi form,
bagi maklumat bank, kita terus aktifkan akaun. Tapi mungkin disebabkan ada beberapa isu lately, so kita minta jugalah pengenalan diri, pengenalan syarikat, SSM apa semua. Tapi itu pun kita kalau kita rasa macam proses tu menyukarkan pelanggan, kita akan cuba untuk buanglah yang mana yang hengki-pengki yang menyusahkan ni. Dan juga kami sedang berusaha sekarang ni kan, untuk makluman tuan-puan sekalian, TOEIC sedang menuju ke angka 3 tahun. Umur baru nak masuk 3 tahun. Dan sistem yang kami bina mula-mula dulu pun bukanlah satu sistem yang bagus, yang perfect. Sekarang ni kami sedang cuba develop satu lagi orang kata a new platform lah untuk TOEIC yang mana akan mempunyai menggunakan teknologi yang lebih bagus, insyaAllah akan lebih stable, insyaAllah akan serve dengan lebih baiklah kepada para merchant, para pengguna TOEIC. Kami kalau boleh sekarang ni juga sedang usaha kita nak buat sebenarnya, kalau boleh dapat real time, kita nak provide real time kepada merchant. Kalau kata secepat mungkin kalau dapat bayaran pagi, petang dapat bayaran pun kami sedang cari jalan untuk membantu. Sebab bagi kami kita nak bantu merchant-merchant. Bila kita bantu, kita menjayakan merchant-merchant yang menggunakan TOEIC, insyaAllah TOEIC juga akan berjaya. Itu falsafah kami di TOEIC. Cuma untuk makluman tuan-tuan, kekangan seperti overnight payment itu semua adalah kekangan dari segi teknologi dan orang kata sebab kita bercollaboration dengan bank kan, kita menggunakan sistem bank juga, melibatkan sistem bank. Jadi kita terpaksa akul lah untuk sementara ni, yang mana bank kata paling cepat overnight kan, tempoh 1 hari kerja. Jadi kita terpaksa 1 hari kerja. Kami kalau boleh kami bayar kepada merchant Sabtu Ahad, kami tak ada masalah. Kami memang nak buat, kami sedang berusaha, kami sedang mencari jalan. Macam mana kita nak buat supaya kita boleh bayar merchant-merchant ni walaupun dia dapat payment pada hari Sabtu, hari Ahad kita bayar. Kan? Cuma sekarang kita ada kekangan dari segi teknologi, dari segi sistem, yang mana kita tak boleh nak buat payment pada Sabtu Ahad. Dan itulah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan. Macam tadi Tuan Asrul, terima kasih, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana support kami. Memang betul Tuan Asrul ada dia sebenarnya Tuan Asrul WhatsApp direct kat saya kalau ada masalah kan. Jadi kami di TOEIC kami ada menyediakan saluran customer support 24 jam sebab bagi kami customer is our priority lah. Kalau ada masalah dari segi transaction, duit tak masuk, ada tersilap amount, API bugs ke apa semua, kami hargai sangat-sangat kalau customer datang cepat-cepat bagi tahu kat kami untuk kami troubleshoot masalah. Cuma setakat ni alhamdulillah, bagi saya sebagai yang menguruskan TOEIC ni, tak adalah kami kata sistem ni terlalu bermasalah, tapi kalau ada masalah kami cakap bagi tahu je cepat-cepat, kita akan selesaikan cepat-cepat insya-Allah. Tu saya rasa sikit sebanyak Encik Wan Zaki. Alright, thank you Tuan Amin. Saya rasa hari ni Allah saja yang connect kita semua. Sebab to be honest, saya dah orang kata 12 tahun ataupun 13 tahun lah dah bergulumang pasal online payment gateway ni. Okay, dan kemunculan TOEIC sangatlah kita hargai. Sekiranya orang kata Tuan Amin sendiri pun dah bagi tahu mereka work in progress untuk support SME in term of cash flow, which is a real time punya transaction ni boleh dibuat, tapi beri mereka masa sedikit sebab itulah sebenarnya yang SME sekarang memerlukan. Okey, sebab kita tak boleh nak hold duit kita terlalu lama dekat orang lain kan, sebab kita ni orang kata very fighter lah, kita fighter, kita survive day to day kan. So kat situ kalau Tuan Amin faham, dan saya cuma nak kata macam ni saja untuk third payment gateway provider. Okey, kita sebenarnya go for long term relationship. There is no orang kata reason for us to change the brand if the payment gateway brand yang support kita dari kecil itu, kita nak jadi besar kan. Kalau dia orang tak buat perangai, dia orang boleh orang kata mendengar voice of customer. Kat sini credo voice of customer is very important for you to orang kata always listen, always get those feedback from your client to improve your system. Because kalau Tuan Amin kata TOEIC Pay boleh bagi 24 hours response, orang kata customer service, itu yang sebenarnya yang diperlukan. Sebab bab duit ni, bila cerita online bab duit ni sangat sensitif. Customer akan boleh
melenting lah pasal duit ni kan. So kalau Toyib Pay boleh consider semua tu, alhamdulillah. Okay, kita tak ada sebab lah orang tak memilih Toyib Pay. Thank you Tuan Amin. Saya ada Tuan Amsyari, okay, orang yang orang kata fungsi dia orang kata sangat membantu dari segi orang kata pensyarikatan dan juga accounting company. Silakan Tuan Amsyari, nak share ke, nak tanya soalan, silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih Tuan Wazaki. Actually, saya nak share sikit lah. Saya tadi nak tambah dari Puan Farida. Puan Farida kata betul yang kita kena, kalau kita nak pilih payment gateway, pastikan anda tahu dari sudut dia punya interest, dia punya bila masuk, and then berapakah charge transaction dia semua tu kan. Okay, so itu satu. Yang kedua, siapa yang berbisnes, kalau anda guna payment gateway, pastikan anda register atas nama company. Kalau tidak, dia akan jadi masalah pada cukai nanti. Di mana kemungkinan bayaran tersebut tidak dibenarkan, belanja tak dibenarkan untuk bayaran-bayaran tersebut. So ini nasihat saya lah, nasihat saya sebab saya pernah ada kes di mana dia register atas nama personal. So kalau untuk Amin yang Toyib Pay ni, saya harap anda boleh bagi peluang mereka register atas nama company lah. Sebab ini antara isu-isu yang HDN highlightkan. So memang ada satu klien ni, dia pakai atas nama sales manager dia. So dia register atas sales manager dia, tapi dia tak letak atas nama company semua tu. So itu dah jadi isu yang di mana SDN katakan kenapa tak letak atas nama company, kenapa tak letak atas nama syarikat, kalau betul ini kegunaan syarikat. Kita nak fight tu banyak cerita lah. Kalau tax agent tu tak pandai nak mengelawan, dia terima lah, tapi sebenarnya nak memudahkan orang kata yang pengguna payment gateway ni, make sure anda register ni atas nama company. Kalau boleh. Itu satu. Yang keduanya, saya sebenarnya secara peribadi ni saya suka payment gateway ni. Sebab saya ada klien yang dia tak percaya dengan payment gateway. Dia tak percaya dengan payment gateway. So apa yang dia buat? Dia ambil staff 2-3 orang. Satu staff untuk make sure yang payment tu dia masuk. Satu staff lagi adalah satu staff ni pastikan yang dia dapat bukti-bukti transaction tu dah buat bayaran. Contoh dia bayar secara online ke, bayaran secara ATM machine ke. Payment verification tuan, payment verification. Apa? Payment verification punya team. Yes. Team payment verification punya team. Lepas tu second, ada team yang kena ada seorang ni dia, sebab dia tak nak bagi orang ni tahu baki bank, dia latih seorang ni yang tahu transaction dalam bank. So ada 2-3 orang kat situ. Costing lah kat situ. Bagi saya kalau orang yang bisnes ala kadar belum nak cover costing, benda ni bagi saya tak perlu sebab ada payment gateway. Tapi kita kena faham tadi yang Tuan Wazaki bincang, semua yang ada bincang kat atas, kat sini melibatkan bila dia bayar balik kat kita. Sebab kat situ memang cash flow akan terganggu. Even though kalau sehari 2 hari pun sebenarnya dah terganggu dah cash flow. Dah terganggu kalau produk-produk yang besar macam produk kosmetik, produk yang melibatkan stok-stok yang banyak yang perlu di rolling. Itu memang jujur lah. Tapi jujur saya cakap payment gateway sangat perlu lah waktu ni sebab dalam keadaan kita yang menuju ke IR 4.0 atau Industry Revolution 4.0 ni, ini antaralah perkara yang kita kena terima hakikat bahawa sistem IT, robotik semua akan ke depan selepas ni. Okay, so saya jujurlah saya cakap dalam kita cuba untuk menindakkan payment gateway ke apa, cuba kita fikirlah sebab kita memang menuju ke arah situ. Okey, itu je dari saya, Tuan Wazaki. Terima kasih. Thank you Tuan Am support, okay, melengkapkan ataupun menambah informasi penting sebenarnya. Because SME dia tak aware pun sebenarnya benda yang Tuan Amsyari cakap. Betul, it really triggers me because bila Tuan An kata kena register atas nama company,
Sebab kat sini dia akan ganggu dari segi pembelanjaan yang dibenar ataupun perbelanjaan yang tak dibenarkan. That's why we need that subject matter expert ni untuk bantu kita, untuk cover, untuk bantu SME melengkapkan proses penerimaan payment ni secara yang sepatutnya. Okey, saya faham apa yang Tuan Amsyari cakap, sangat rugi bila dia dikira sebagai perbelanjaan tak dibenarkan, sebab kat sini, kat segi dekat yang kat bawah nanti dia punya tax tu kita akan kena balik. Kat situ kita akan rugi. Okay, thank you Tuan Amsyari for supporting and providing the orang kata priceless punya information untuk audience kita hari ini. Okay, dan kita ada usahawan orang kampung saya ni, orang kampung, Abang Z. Saya suka dengar dia punya perkongsian pagi-pagi dengan Tuan Syam kita. Okay, apa kelab 8 pagi ke apa Syam, betul tak? Okay, Tuan Z. Betul. Tuan Z, silakan Z Stylo kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ni first time ni saya naik atas sembang dalam grup yang besar ni. Sebenarnya saya ni masih lagi takut nak bersama-sama dengan insan-insan kawan-kawan lama yang sangat hebat dalam sini, sebab saya pun baru je join 2 minggu tak sampai lagi. Dah terhegeh-hegeh pandai-pandai buat kelab 8 pagi. Tak apa, bagus tu. Kelab tu bagus. Baru tak sampai 2 minggu dah pandai-pandai buka kelab sendiri. Tapi nasibnya saya ada Tuan Syam yang setiap pagi tak jemu sokong saya kat situ kan. Tak jemu jadi moderator. Saya paksa moderator tu, bukan invite, paksa dia. Okey. So berbalik pada topik payment gateway ni, sebenarnya saya baru saja menggunakannya 4 tahun lalu. Saya kenal dengan SenangPay tapi projek tak jalan. Lepas itu baru ni saja bila saya diperkenalkan oleh seorang sahabat saya, dia buat grafik designer. Sebab saya baru saja menyiapkan 5 e-book, jadi saya tanya dia, saya nak jual e-book ni boleh tak saya guna SenangPay? Lepas tu kawan saya cakap, yang grafik designer tu cakap, yang tak payah guna SenangPay. SenangPay saya setengah aku tak silap. Dia kata, dia lah kata, ini real story lah. Saya, awak pasal apa? Dia kata, tak tahu lah. Dia kata, aku sekarang ni aku lebih suka guna ToyPay. Dan tiba-tiba tadi dalam kita tengah saya dengar berdawai tadi memory, tiba-tiba Tuan Amin masuk, owner ToyPay. Saya kata, macam jodoh lah pagi ni. Baru 130 transaction, ToyPay baru saja dapat duit saya RM130. Saya dah ada dengan owner dalam grup CH pagi ni. Saya rasa ini berzeki ni, sebab rezeki betul. Rezeki betul. Baru RM130 saya menggunakan servis dia. Dia charge saya RM130 dengan 130 transaction. Saya dah jumpa di dalam ni. Wow. Ini saya rasa ini pula ni. Jadi, dan secara langsung saya nak tanya dia lah, sebab bila saya guna ToyPay, dalam ToyPay bila saya masuk tengok saya dah usia 41 ni, kira bukan orang online yang sangat cepat lah, saya lambat lah. Orang kata apa, jadi bila saya menggunakan ToyPay ni untuk saya punya jualan e-book saya ni, memang betul Tuan Amin tadi beritahu, Tuan Wan Zaki tadi beritahu, kata transaction tu hari ni orang back in, besok duit masuk. Saya seronok tengok keadaan tu. Tiba-tiba dia notification bunyi dekat laptop ni, bunyi apa notification tu macam kecing, macam duit masuk lah. Dan dah senyum, tengok, okey ada orang beli. So tengok besok pula, tengok ala account, duit dah masuk. Baguslah, saya rasa kata apa, dan saya tengok dalam tu, saya just nak tanya Tuan Amin sendiri lah. Saya tengok dalam ToyPay, dia ada satu ruang tu, affiliate program. Dan dia ada menyediakan komisen kepada introducer. Adakah itu benar ataupun adakah itu hanyalah sekadar marketing strategi saja? Kalau benar, saya nak tolong promote ni. Tuan Amin tolong jawab kan? Okey. Terima kasih Tuan Zack. Terima kasih kerana support kami. Masya Allah. Bagi saya sebenarnya baru juga dalam ToyPay, baru masuk dalam setahun, dekat 2 tahun dah lah. Dan diberi tanggungjawab sebagai CEO oleh founder kami lah. Tak ada apa-apa pun, tak ada kata nak bangga diri apa semua, tak ada. Kita semua kawan-kawan, sebab kita dari bawah kita nak membangun bersama-sama, insya-Allah. Kita nak tengok macam mana kita berjaya, macam juga kita nak tengok kawan-kawan kita berjaya, insya-Allah. Okey, berkenaan soalan Tuan Z itu, betul. Kami ada satu program nama dia affiliate program. Affiliate program ni saya cakap terang lah, memang kalau kata nak ikutkan salah satu marketing strategi ToyPay. Dan kalau tuan-tuan perasan, ToyPay tidak ada terlalu sangat buat mass marketing macam di Facebook. Kami tak terlalu voice out sangat. Alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki. Orang suka guna platform kami, dan kebanyakan pengguna-pengguna ToyPay adalah daripada
mouth to mouth, mulut ke mulut promote Toypay. Dan dengan sebab itu juga kita menghargai para pengguna Toypay, kita bagi affiliate program yang mana sesiapa yang bantu promote Toypay kita juga akan bayar kepada mereka. Kita akan bagi commission, dan commission bukan per sign up tau. Kita bagi commission per transaction. Contoh kata Tuan Z ada link affiliate bagi kepada contoh Tuan Syam. Tuan Syam daftar dan Tuan Syam gunakan Toypay. Alhamdulillah perniagaan Tuan Syam berjalan dengan lancar, dapat banyak transaction. Setiap transaction yang Tuan Syam dapat, Tuan Z akan dapat commission, insya-Allah. Itulah sedikit yang saya boleh kongsikan. Dari segi rate, setakat ni kami menawarkan untuk transaction FPX akan dapat 2 sen. Okey tuan-tuan, kalau dengar 2 sen ni macam tak apa, tak menarik ke, saya kongsikan kepada tuan-tuan untuk makluman tuan-tuan perempuan sekalian. Kos kami di Toypay tidaklah tinggi, maksudnya margin kami tak tinggi, dan 2 sen tu yang terbaik kami dapat kongsikan. Dan sebenarnya kami ada testimoni juga. 2 sen tu bila dikumpul-kumpulkan, contohnya macam katalah tadi Tuan Syam mempunyai bisnes yang kencang, kita katakan 2 sen tu akan jadi satu nilai yang besar kepada tuan-tuan nanti, insyaAllah. Terima kasih tuan. Alright. Okay, thank you Tuan Amin, thank you Tuan Z. Menjawab tak soalan tu Tuan Z? Menjawab kot no? Suka sangat. Syam memang suka lah benda-benda ni. Okay, kita dah nak recap dah sebab saya ada room lain pula yang menanti saya pukul 11. Okay, kita bagi seorang seminit lah. Silakan Syam. Yes. Sebelum tu Tuan Wan Zaki, saya ada satu soalan untuk Encik Amin sebenarnya. Alright. Okay, payment gateway yang local ni is actually not for Tuan Amin lah. So any local payment gateway dekat Malaysia, sekiranya mereka ada customer di overseas. So, and then contohlah, overseas ni bukan orang Malaysia lah. Dia memang, contoh dekat Indonesia lah. Dia tak ada account bank dekat Malaysia ke apa. Bagaimana, ada tak diorang boleh membuat payment menggunakan payment gateway Malaysia? Okey, baik. Terima kasih Tuan Farida. Okey, ni saya bagikan maklumat sedikit berkenaan FPX. FPX ni adalah saluran pembayaran yang disediakan oleh bank negara sebenarnya. Dan FPX ni hanya kita boleh gunakan online banking lokal saja, bank lokal saja. Memang FPX ni adalah local payment channel lah. Okey, untuk soalan Tuan Farida tadi, Toypay yang saya katakan tadi, kita ada menyediakan payment channel melalui credit card. So orang daripada luar negara boleh membayar melalui payment gateway lokal ni. Kalau tuan-tuan perempuan sekalian semak, kita yang mana ada menyediakan saluran credit card, Visa, Mastercard terutamanya, insyaAllah customer daripada luar negara boleh membuat bayaran untuk kita terima lah. Kita sebagai merchant terima bayaran daripada luar negara, insyaAllah. Okay. Alright, thank you. Betul. Memang itulah. Sebab tujuan saya tanya is actually, I think ramai usahawan is not going just local and they will be going internationally. So get ready from now. Tu je. Thank you. Ya, betul. Alright, kita nak recap. Okay, Syam, silakan Syam. Minit. Saya nak tutup begini. Sebenarnya payment gateway ni adalah salah satu daripada fungsi yang mana kita nak seberapa cepat duit masuk dalam bank account kita. Maksudnya daripada duit customer tu dia cepat masuk dalam bank kita. Inilah salah satu fungsi yang kita kena gunakan, dan salah satunya kita guna payment gateway. Sebenarnya ada banyak lagi cara yang kita boleh tengok, sebagai contoh e-wallet yang ada dalam platform e-commerce anda sendiri, yang mana anda tak perlu nak bayar komisen menggunakan bank transfer. Anda boleh bayar komisen guna e-wallet dan mereka boleh beli balik dekat e-commerce anda. So semua benda ni tujuan dia satu saja, adalah berapa cepat duit masuk ke dalam bank account anda. So tadi saya sempat juga PM dengan Tuan Amin, yang mana siapa yang kat sini ni walaupun anda tak ada website ke, pergi register cepat-cepat. Toypay tu tengok, explore, sebab fungsi untuk pembayaran menggunakan online form ada dekat dalam tu. Saya insyaAllah hari ni saya akan explore. Itu saja Tuan Wazaki. Terima kasih kepada semua yang mendengar dan speaker sekalian. Back to you. Thank you Syam, thank you. Izil, silakan Izil.
Okay, jadi bila cerita pasal e-commerce dengan payment gateway ni, bagi saya dia adalah pasangan yang wajib lah. Ibaratnya kalau kita ada kereta tu, kalau kita masih menolak kat belakang tu, jadi macam tak kena lah. Untuk kita pandu, kita kena pastikan adalah payment gateway ni. Dia kategori wajib lah bagi saya. Jadi siapa-siapa yang nak buat e-commerce, pastikan e-commerce anda adalah payment gateway. Itu saja daripada saya, Tuan Mazaki. Alright, thank you. Bagaikan kereta jangan tolak kereta, kita kena lajukan kereta tu. Okay, bantu pelanggan kita, bina keyakinan. Okay, alright, silakan Puan Faridah seminit. Okay, thank you very much Tuan Mazaki. Okay, payment gateway is actually the money collector. Bukan generator, money collector. So every e-commerce atau any business, they must have a payment gateway. And then satu lagi, siapa-siapa yang menggunakan payment gateway, tolonglah setiap hujung bulan dapatkan report dia. Jangan tak dapatkan report, then you will have difficulty to reconcile your duit masuk and your charges. These are the things that usahawan perlu ambil tahu. Sebab ramai usahawan bila saya tanya, ada tak statement daripada merchant ke apa? Tak adalah puan. I kata no, they must have. So ambil tahu dan make sure team you minta request for the report and simpanlah secara digital. Thank you, and it's a very good session for today. Alhamdulillah, betul Puan Faridah punya point tu. Okay, wajib print out that statement untuk accounting team pula orang kata buat bank reconcile. Okay, ini semua proses ni penting sebenarnya. That's why kita gunakan payment gateway. Okay, so alright, Tuan Nasrul silakan seminit. Saya nak cakap satu benda pasal payment gateway ni. Kalau tuan-puan ada website e-commerce, kalau website e-commerce tuan-puan tak ada payment gateway, dia macam tak sempurna lah. Sistem e-commerce tu dia macam separuh jalan saja. Orang order, dia tak buat bayaran, dia setakat tuan-puan terima order saja. So dia boleh kata dah bukan harus dah payment gateway ni, dia dah jatuh jadi wajib dah. Sebab kita nak collect payment kan. Tujuan kita buat e-commerce website ni untuk automatekan sistem penjualan kita. So kita tak nak memerlukan manusia untuk buat collect payment. That's why kita kena ada payment gateway. Tapi kalau kita tak pasang payment gateway, kita dah merugikan tenaga dan resources kita lah. That's why saya kata dah jadi wajib lah untuk ada payment gateway di website e-commerce tuan-puan sendiri. Terima kasih Tuan Mazaki. Thank you Tuan Nasrul. Itu daripada web developer memang penting. Betul kita kata memang penting. Okay, so alright, sebagai orang kata subject matter expert lah Tuan Amin kita. Okay, silakan Tuan Amin, mungkin boleh Tuan Amin bagi orang kata startup package untuk usahawan yang orang kata nak bermula, nak integrate that payment gateway, boleh consider ToyipPay. Okay, so boleh share information sikit ke? Baik, terima kasih Cik Wan Zaki, Tuan Syaf, Tuan Izil. Ini adalah 3 orang yang menjadikan idola saya selama ni dalam dunia online kan, dunia internet lah. Ya, saya merupakan seorang anak muda sebelum ni yang membaca input-input daripada tuan bertiga ni, dan sehingga kini Alhamdulillah impian saya menjadi realisasi bersama payment gateway untuk membantu usahawan-usahawan lain berjaya membangunkan perniagaan. Saya excited sangat hari ni. Terima kasih Tuan Nasrul, Tuan Zaid dan lain-lain yang support kami. Apa yang saya nak kongsikan, saya mewakili ToyipPay. Kami mengalu-alukan tuan-puan sekalian untuk menggunakan payment gateway kami. InsyaAllah kami menyediakan package yang saya rasa paling terbaik lah, yang harga yang kami tawarkan harga yang terendah, proses yang mudah. Pada startup insyaAllah sangat-sangat mudah lah untuk adoptkan payment gateway kami dalam perniagaan tuan-puan sekalian. Kami juga bersedia 24 jam. Memang kami letak staff khas khusus, even pukul 12 malam, 3 pagi, no problem. Tuan-puan boleh datang kalau ada masalah, datang kepada kami untuk kami bantu tuan-puan sekalian. Even kalau tak tahu macam mana nak pakai payment gateway ni, saya tak pernah ada pengalaman, insyaAllah datang je kepada kami akan bantu tuan-puan insyaAllah. Kepada developer website, pembangun website apa semua, kita juga ada package, kita namakan sebagai Enterprise Partner Program. Yang ni nak cerita dia panjang lagi, mungkin akan makan banyak masa, tapi datang je kepada kami untuk dapatkan maklumat lanjut. Sama juga macam affiliate program tadi, kita juga ada buat profit sharing dengan web developer. InsyaAllah. Terima kasih Tuan.
Alright, thank you Tuan Amin, thank you. Kita doakan moga Toyib Pay dapat membantu dan melengkapkan ekosistem yang kita perlukan. Hari ni terus terang saya cakap, saya tak plan pun panggil Toyib Pay. Kita bukan sponsored orang kata event pun hari ni daripada Toyib Pay. Allah saja yang temukan kita bersama dekat atas ni dan untuk kebaikan semua yang mendengar. Okey, silakan Tuan Zack sebagai seorang yang baru. Okay, mungkin nak katakan apa-apa macam mana pasal payment gateway untuk bisnes anda. Tuan Zack, silakan Tuan Zack. Apa yang saya nak kongsikan memang betul apa yang Tuan Amin cakap tadi. Memang mudah. Saya sendiri pun masa saya register Toyib Pay pun tak sampai 15 minit semuanya dah siap. Kan, benda tu sangat mudah kan. Jadi saya sendiri pun saya seronok tengok bila Toyib Pay ni ada dalam pasaran antara yang paling murah, mudah, cepat dan memang payment masuk pun cepat. Saya memang suka lah. Lepas tu bila Tuan Amin cakap tadi ada promotion untuk sharing profit dengan developer, web developer sebagainya. Saya ada kawan ramai dalam bidang tu. Saya memang suka berkawan dengan ramai orang. InsyaAllah lah kita boleh jadi sebagai ejen tak rasmi Toyib Pay untuk kita nak mempromosikan sebab saya tak nampak banyak. 2 sen pun jadilah. Itulah yang saya nampak. Betul, thank you. 2 sen memang kecil nampak tetapi kalau transaction dah berjuta, kau darab lah 2 sen tu. Okay. Jadi kesara register dengan saya Pandai. Dia Syam memang dia memang. Okay, silakan Tuan Am. Okay, alright. Saya nak katakan macam inilah. Dulu bila kita bergerak dengan offline, kita perlukan machine cash dengan cashier. Sekarang ni kalau kita dah nak bergerak dengan online, kita perlukan macam payment gateway ni. So kalau anda nak tahu, sekarang ni kita memang dah ke arah, waktu lockdown ni memang jelas lah. Kalau anda bergerak dengan online, payment gateway ni adalah salah satu perkara yang penting anda kena tahu ada. Dan of course pengurusan di mana Puan Faida ada kata dokumen dari sudut interest, dari sudut dari sudut kena ada dapat statement tersebut. So kalau saya tambah sikit iaitu anda kena faham yang anda kena register dari sudut cukai. So dekat sini apa-apa pun yang anda buat pastikan anda tahu dari sudut pengurusan. Kita tak nak anda pandai bijak dalam mengurus, dalam bijak membuat duit, orang marketing tapi anda tak pandai mengurus. Sebab mengurus ni akan melibatkan perkara-perkara yang melibatkan boleh dijadikan compound iaitu HDN, custom, SSM, semua tu. Betul-betul yang kita kena faham. Kalau anda dah kena dengan compound-compound mereka ni, perit sebenarnya, pedih sebenarnya. So, itu nasihat saya sebagai accountant, sebagai tax consultant dan sebagai yang uruskan dengan SSM, Company Secretary. Itu nasihat peribadi saya pada anda semua. InsyaAllah, saya ucapkan tahniah pada Wan Zaki, Syam, Izil atas e-commerce Malaysia sebab ini saya rasa platform yang perlu sangat waktu ni sebab waktu ni memang kita kena faham offline pun penting tapi online sangat penting sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Tuan Am. Okay, kita nak tutup. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mendengar, yang support e-commerce Malaysia hari ini. Okay, saya faham, saya aware ada founder-founder hebat dalam ni, orang-orang hebat yang sudi mendengar topik kita pada pagi ini. Okay, untuk yang ketinggalan tertinggal kereta api, okay, anda boleh refer hari ini dekat blog saya iaitu wanzaki14.blogspot.com di mana saya akan summarizekan balik tajuk kita hari ini dan sesi kita hari ini saya record dekat YouTube dan saya akan upload, okay, dan dia mendapat persetujuan ramai semua moderator untuk kita berkongsi, okay, dan apa pun, okay, just follow kita punya club, okay, follow our moderators, personal-personal yang kita ajak naik ke atas hari ini sangat orang kata penting dalam orang kata subject matters of e-commerce, okay, anda boleh follow mereka dan untuk topik episod 6 yang akan datang pada minggu depan Sabtu, insyaAllah kita akan membincangkan tajuk e-commerce optimization. Okay, sebab kenapa pentingnya optimization tentang dekat e-commerce kita, Tuan Izil adalah subject matter expert dalam perkara ini kerana speed sesuatu website
ataupun e-commerce itu untuk proses semua page ataupun payment adalah sangat important, especially dekat critical dia macam mana nak simplifikan the website. Okay, dengan beberapa klik saja payment dah diterima. Okay, kat situ sebenarnya kita nak membincangkan elemen-elemen penting untuk website optimization, e-commerce optimization. Okay, saya rasa tu saja untuk hari ini. Saya akan ke room sebelah iaitu daripada Tuan Azan, HR and Law. Okay, di mana membincangkan perkara-perkara business management or people management. Okay, saya dijemput di sana, boleh pergi ke sana pula lepas ni. Okay, saya akan tutup room ni selepas lagu ni. Anda bolehlah follow semua orang yang berada, follow each other supaya kita orang kata mendapat ilmu yang seterusnya lepas ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih dekat semua. Okay, thank you for supporting e-commerce Malaysia. InsyaAllah doakan kami. Saya minta maaf. Saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Okay, I hope that this will help everybody yang menjadi pendengar pada hari ini. Dan satu saja, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.